Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 2 akan mempertentangkan mengenai tanggungjawab sosial di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Sena binti Muhammad Isa. Saya akan memulakan pembentangan saya dengan mengenalkan apa itu tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial merujuk kepada kesedaran seseorang individu yang mempunyai pandangan hidup yang betul dan dapat memberikan keadilan. Individu yang mempunyai tanggungjawab sosial ini dapat menghasilkan masyarakat yang mampu menyelesaikan masalah, menganalisis sesuatu perkara dan mengambil tindakan yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haitul Husna binti Muhammad Kurdin. Saya akan terangkan tentang latar belakang tanggungjawab sosial. Agama Islam merupakan agama atau sistem hidup yang menyeluruh atau juga disebut dengan istilah syumul. Islam telah menyediakan asas dan garis panduan bagi kehidupan seseorang. Dalam hal ini terdapat konsep yang jelas berkaitan dengan etika dan sikap sosial, di mana kita dapat simpulkan bahawa konsep tanggungjawab sosial secara automatik mempunyai peranan dalam Islam. Tanggungjawab sosial dalam ruang lingkup akhlak bagi seseorang yang beragam Islam dapat dilihat melalui tanggungjawab seorang Muslim terhadap sesama Muslim dan juga yang bukan beragam Islam. Oleh itu, kita dapat simpulkan bahawa tanggungjawab sosial sememangnya memainkan peranan yang amat penting dan perlu diaplikasi dalam setiap individu. Assalamualaikum, saya Nurul Izzah Adlina binti Darmin Hairi akan menerangkan mengenai konsep tanggungjawab sosial. Tanggungjawab bermaksud komitmen moral atau tugas yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan atau situasi. Manakala, sosial pula bermaksud masyarakat iaitu komuniti yang berkongsi budaya. Tanggungjawab sosial merupakan sesuatu tugas yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam masyarakat untuk memastikan keseimbangan ekosistem dan kehidupan harian. Konsep pertama, tanggungjawab sosial adalah tanggungjawab sosial dalam golongan profesional. Tanggungjawab sosial dalam golongan profesional perlu mempunyai prinsip fidusiari di mana segala tanggungjawab syarikat adalah yang termaktub di dalam akta syarikat. Terdapat 7 sifat amanah kepada profesion yang perlu dipegang iaitu jujur, berterus terang, cekap, tekun, teliti, setia dan menyimpan rahsia. Dalam organisasi, para pekerja perlu adil dalam membantu pekerja lain tanpa mengira agama. Latihan perlu disediakan untuk kemajuan dan pembangunan kerjaya setiap individu. Antara cara yang boleh dilakukan untuk menimbulkan keseronokan bekerja adalah mewujudkan suasana kekeluargaan, kasih sayang, muafakat dan menjaga kebajikan dalam organisasi antara satu sama lain. Konsep seterusnya adalah tanggungjawab sosial dalam organisasi atau lebih dikenali dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Tanggungjawab sosial organisasi adalah etika, telus dan pengurusan undang-undang oleh sesebuah syarikat atau organisasi untuk mengurangkan kesan negatif terhadap masyarakat dan alam sekitar. Tokoh yang memperkenalkan teori ini ialah Henry Ford, di mana beliau mengatakan perniagaan adalah perkhidmatan. Terdapat 2 sudut pandangan tanggungjawab sosial dalam organisasi iaitu dari sudut pandangan konvensional dan sudut pandangan Islam. Dari sudut pandangan konvensional, tanggungjawab sosial dalam organisasi digunakan pada penghujung 1990-an di mana ia mula diterima pakai dalam dunia perniagaan yang melibatkan pihak kerajaan dan swasta. Organisasi antarabangsa seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Bank Dunia dan organisasi buruh antarabangsa juga mempromosikan pelaksanaan CSR. Organisasi-organisasi ini juga telah menubuhkan unit khas untuk penyelidikan bagi memperkukuhkan konsep kepedulian sosial. Kerajaan juga mengiktiraf perbelanjaan bagi pelaburan tersebut melalui pengecualian potongan cukai. Organisasi perlu melaksanakannya dalam keadaan stabil bagi mengelakkan syarikat terlibat dalam krisis kewangan yang buruk dan boleh menjatuhkan reputasi syarikat. Dari sudut pandangan Islam pula, tanggungjawab sosial lebih menjurus kepada perspektif Islam di mana ianya lebih kepada pendekatan kerohanian. Menurut Islam, aktiviti keusahawanan perlu menepati syariah Islam dan bukan semata mengawal keuntungan. Usahawan perlu menjalankan urusan jual beli dan beroperasi berdasarkan batas-batas syariah serta bersifat dengan akhlak Islam kerana setiap perlakuan dan tingkah laku individu di muka bumi akan dipertanggungjawabkan semula di akhirat kelak.
Menurut Sarjana Ekonomi Islam iaitu Monzer Kaf 1978 menyatakan bahawa para pengusaha perlu berpegang kepada 4 prinsip asas pengeluaran yang berteraskan Islam, iaitu mengetahui pandangan manusia terhadap manusia dan alam, meningkatkan daya pengeluaran dalam lingkungan etika Islam, membasmi pembaziran sumber-sumber alam kerana malas dan menggunakan pendekatan ajaran dan syariah Islam. Saya akan meneruskan perbincangan saya dengan konsep tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. Tanggungjawab sosial terhadap masyarakat ini penting kerana dia dapat mengekal keamanan negara daripada sebarang konflik perpaduan. Konsep tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dapat dipelihat dengan hak dan tanggungjawab seseorang terhadap jiran mereka. Jiran membawa maksud orang yang tinggal sebelah menyebelah atau tetangga. Hak dan tanggungjawab antara jiran tetangga ini mewujudkan ikatan persaudaraan atau silaturahim di antara jiran. Hak dan tanggungjawab ini penting kerana ia merupakan sesuatu yang asas dalam menggerakkan perpaduan antara kaum demi mencapai kebahagiaan, keamanan dan kemakmuran. Kedua, hak dan tanggungjawab seorang jiran ialah menghormati jiran dengan mengelakkan diri daripada mengganggu ketenteraman jiran seperti membuat bising pada waktu malam. Selain itu, pemubukan nilai-nilai murni dan tingkat tanggungjawab sosial dalam aktiviti kejiranan juga amat penting kerana ianya dapat menjamin kebahagiaan sejagat. Jika seseorang itu mempunyai hubungan yang baik dengan jiran, ia dapat memupuk sikap mengambil berat atau mengambil tahu mengenai jiran mereka. Manusia bergantung kepada alam sekitar dalam pelbagai aspek kehidupan termasuk dari segi keperluan asas. Alam sekitar yang sihat dapat menjamin kualiti kehidupan manusia. Tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar boleh diiktiraf sebagai kesedaran untuk menjalankan kewajipan dalam menjaga alam sekitar. Masyarakat memainkan peranan dalam melestarikan alam sekitar. Jika setiap individu mengabaikan tanggungjawab sosial atau peranan dalam menjaga alam sekitar, ia akan memberi kesan yang negatif pada alam sekitar. Oleh itu, masyarakat boleh menyertai program dalam perancangan pembangunan di kawasan kejiranan mereka kerana ia merupakan perkara asas dalam menjayakan program pemeliharaan dan pemulihan alam sekitar. Seterusnya, tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar ini merupakan satu amanah kepada setiap individu. Oleh itu, manusia mestilah memastikan kelestarian alam sekitar, terutamanya di Malaysia, tidak keluar bandar atau kawasan bandar. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan tidak mengamalkan tanggungjawab sosial terhadap golongan profesional iaitu pekerja. Sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut, saya ingin bertanya kepada anda semua, adakah anda tahu apakah itu tanggungjawab sosial bagi golongan profesional? Tanggungjawab sosial bagi golongan profesional adalah dengan mengamalkan etika profesional. Sekiranya golongan profesional tidak menerapkan tanggungjawab sosial dalam diri mereka, ia akan menimbulkan pelbagai kesan yang tidak baik. Antara kesan tidak mengamalkan tanggungjawab sosial terhadap golongan profesional ialah menyebabkan tahap motivasi dan penglibatan pekerja menurun. Sekiranya tiada tanggungjawab sosial dilakukan, pekerja akan menjalankan kerja yang dilakukan tanpa semangat dan sambil lewa. Mengikut kajian yang telah dilakukan sebelum ini, aktiviti tanggungjawab sosial corporate atau CSR memberi kesan yang positif kepada motivasi pekerja. Selain itu, pengabaian tanggungjawab sosial juga dapat menjurus kepada memberi perkhidmatan yang berbeza kepada pelanggan. Ini menunjukkan pekerja tersebut tidak bersikap profesional kerana melayan pelanggan dengan berbeza cara dan sikap sehingga menyebabkan diskriminasi berlaku. Oleh yang demikian, sebagai seorang pekerja yang profesional, kita seharusnya bersikap adil dan saksama dalam memberi perkhidmatan kepada para pelanggan tanpa melihat latar belakang mereka. Selanjutnya, saya akan terangkan tentang kesan terhadap organisasi pula. Organisasi merupakan elemen yang amat penting di dalam kehidupan manusia dan membantu melaksanakan hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagai individu. Istilah tanggungjawab sosial dalam organisasi atau lebih dikenali sebagai tanggungjawab sosial korporat iaitu CSR ialah satu konsep yang mencadangkan agar setiap organisasi perlu mengambil kira masyarakat umum dalam segala tindakan yang dilakukan. Sekiranya organisasi tidak menerapkan tanggungjawab sosial dalam institusi mereka, terdapat pelbagai kesan yang akan berlaku. Antara kesannya ialah mempengaruhi prestasi kewangan korporat. Apabila sesebuah organisasi itu tidak mengamalkan tanggungjawab sosial, prestasi kewangan korporat organisasi turut terjejas disebabkan pelanggan yang mungkin bersikap negatif terhadap mereka. Terdapat kajian yang menyatakan bahawa CSR dan prestasi kewangan korporat mempunyai hubungan yang positif. Oleh itu, sekiranya CSR tidak dilakukan, prestasi kewangan korporat juga akan turut menjadi negatif.
Seterusnya, kesan yang boleh berlaku ialah kekurangan daya saing dalam pasaran. Daya saing ialah pelbagai dimensi dan konsep perbandingan yang merujuk kepada kebolehan dalam mencipta kelebihan daya saing yang tinggi dan dapat digunakan untuk negara, industri dan pelbagai peringkat organisasi. Apabila CSR tidak dilakukan dengan baik, reputasi syarikat akan turut jatuh. Orang ramai termasuk ahli korporat juga akan mempunyai perspektif yang negatif terhadap syarikat. Oleh yang demikian, setiap organisasi perlulah peka dengan isu semasa untuk turut bersama membantu mereka yang memerlukan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Ashikin binti Muhammad Rosli. Saya akan menerangkan kesan sekiranya kita mengabaikan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dan alam sekitar. Sebelum itu, apakah yang anda faham mengenai masyarakat? Masyarakat ialah sekumpulan manusia yang berada di dalam satu kelompok yang sama dengan aturan hidup dan budaya. Jadi, apakah kesan sekiranya kita mengabaikan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat? Apakah yang akan berlaku? Dalam masyarakat, gejala sosial amat berkait rapat dengan tanggungjawab bersama. Gejala sosial ialah perbuatan yang tersasar dari norma tingkah laku baik manusia dan mampu mempengaruhi sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Dalam kata yang mudah, gejala sosial ialah perbuatan yang negatif. Terdapat dua kesan gejala sosial yang sangat sinonim dalam masyarakat, antaranya pelacuran dan penagihan dadah. Bagi isu masalah pelacuran, ia sudah lama bertapak di Malaysia. Namun, apa yang membimbangkan ialah golongan yang melakukan aktiviti tersebut terdiri daripada pelajar sekolah dan juga para remaja. Hal ini kerana kemodenan teknologi dilengkapi dengan capaian internet untuk memudahkan segala maklumat tanpa batas hanya di hujung jari. Namun, apa yang membimbangkan ialah capaian laman pornografi kini mudah diakses tanpa sekatan melalui cybercafe maupun peranti teknologi peribadi. Mengikut statistik Kementerian Kesihatan Malaysia, seramai 3,694 remaja hamil luar nikah dan secara puratannya ialah sebanyak 10 kes remaja hamil setiap hari. Isu ini amat membimbangkan masyarakat yang mementingkan kesejahteraan hidup, terutama umat Islam yang mementingkan nasab keturunan yang harus dijaga dengan baik. Tapi, apa kaitan tanggungjawab sosial terhadap kesan yang saya sebutkan ini? Ini disebabkan oleh ketiadaan pemantauan daripada orang sekeliling dan ibu bapa menyebabkan masalah ini menjadi semakin parah sehingga masyarakat akan dapat menerima isu ini sebagai sesuatu yang normal. Justru itu, tanggungjawab sosial harus dijalankan oleh masyarakat adalah dengan sentiasa mengambil berat akan persekitaran sekeliling dan mengambil tahu akan aktiviti anak semasa di luar dan di dalam rumah. Seterusnya, bagi isu yang kedua adalah penagihan dadah. Apakah kesan pengabaian tanggungjawab sosial terhadap masyarakat yang akan membawa punca kepada isu penagihan dadah? Ini kerana umum sedia maklum bahawa kesan pengambilan dadah mampu meragut nyawa orang sekeliling maupun diri sendiri. Ia amat membahayakan masyarakat setempat kerana pengambilan dadah akan menjadi punca kepada lebih banyak kes jenayah seperti rogol, bunuh dan mencuri. Justru itu, tanggungjawab sosial harus ditekankan dalam masyarakat agar tindakan membanteras dadah dapat dijayakan. Masyarakat setempat harus peka dan cakna dengan keadaan sekeliling dengan membuat laporan terhadap polis dan menasihati penagih agar mendapat rawatan di pusat AADK. Seterusnya, mari kita lihat kesan pengabaian tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar. Seperti kita sedia maklum, perbincangan mengenai pencemaran alam sekitar dapat digambarkan melalui pemanasan global. Pemanasan global berlaku disebabkan oleh aktiviti manusia yang mengeksploitasi sumber alam dengan rakus, sehingga menyebabkan pertambahan suhu yang mendadak. Pemanasan global adalah disebabkan oleh penipisan ozon dan pelepasan gas rumah hijau. Namun begitu, penyebab utama kepada fenomena ini berlaku adalah kerana aktiviti manusia tanpa kawalan dalam sektor perindustrian, pengangkutan, pembakaran terbuka, penyahutanan dan pertanian. Akibat pemanasan global, ia akan membawa impak yang lebih teruk kepada ekosistem bumi di mana pencairan ais kutub akan menyebabkan paras air laut meningkat dan menjadi punca utama kepada hakisan pantai dan banjir besar berlaku. Selain itu, cuaca kering yang berpanjangan juga akibat daripada pemanasan global.
Bagi membincangkan skop tanggungjawab sosial dalam alam sekitar, pelbagai pihak harus mengambil langkah proaktif seperti mengurangkan penggunaan bahan plastik dan beralih kepada bahan mesra alam, menggalakkan penanaman pokok dan menguruskan hasil pembuangan domestik dengan teratur dan betul. Langkah-langkah ini sedikit sebanyak akan memberi kesan positif terhadap alam sekitar sekiranya dilakukan bersama-sama. Ini kerana bekerja secara berkumpulan adalah lebih baik daripada bersendiri. Sepakat membawa muafakat dapat diaplikasikan dalam konteks tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar. Assalamualaikum, nama saya Anissa Syafiqah binti Bashrul dan saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menjelaskan berkenaan cadangan penyelesaian buat kesan negatif yang telah dibincangkan sebentar tadi. Antara cadangan untuk menyelesaikan isu hilangnya amalan tanggungjawab sosial dalam diri seseorang individu ialah dengan mendapat tauladan daripada ibu bapa. Hal ini kerana ibu bapa merupakan contoh terbaik dan terdekat yang mampu memberi impak besar kepada anak-anak. Selaras dengan pepatah Melayu di mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi, iaitu menunjukkan anak-anak bakal mengikuti tindak tanduk yang sama seperti yang dilakukan oleh ibu bapa mereka. Sebagai contoh, tanggungjawab sosial yang boleh dilakukan oleh ibu bapa dan boleh diikuti oleh anak-anak ialah tidak membuang sampah merata-rata dan sebaliknya membuang di tempat yang telah ditetapkan. Bukan itu sahaja, ibu bapa juga mempengaruhi anak-anak dalam perkembangan personaliti yang baik. Oleh itu, dengan mendidik anak-anak mempunyai akhlak yang baik turut mampu mengelakkan berlakunya kesan buruk akibat dari hilangnya tanggungjawab sosial dalam kalangan anak muda. Dalam mendidik anak-anak, ibu bapa juga perlu menjadi contoh teladan dengan menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik di hadapan anak-anak kerana anak-anak cenderung mengikut tingkah laku yang paling hampir dengan mereka. Kekurangan bimbingan agama dan ketiadaan contoh teladan daripada ibu bapa boleh mempengaruhi akhlak anak-anak. Seterusnya, cadangan lain dalam menyelesaikan masalah hilangnya amalan tanggungjawab sosial dalam kalangan masyarakat ialah dengan mengadakan aktiviti kejiranan di kawasan perumahan, mewujudkan ikatan persaudaraan atau silaturahim seperti mengamalkan budaya kunjung mengunjungi merupakan salah satu tanggungjawab sosial dalam membina kemesraan sebagai jambatan yang boleh mengeratkan hubungan dalam kehidupan berjiran. Hubungan persaudaraan merupakan asas dalam mengeratkan perpaduan kerana mencapai ke arah kemakmuran. Tanggungjawab sosial sesama jiran boleh dipupuk apabila mengunjungi jiran yang sakit. Bukan itu sahaja, aktiviti lain yang boleh dilakukan dalam memantapkan amalan tanggungjawab sosial ialah aktiviti gotong royong. Tidak dinafikan bahawa aktiviti bergotong royong mampu membentuk masyarakat yang lebih kondusif dan bersatu padu. Hal ini kerana melalui semangat bantu-membantu dan bekerjasama mampu merapatkan hubungan sesama jiran tetangga. Sebagai contoh, aktiviti yang boleh dijalankan ialah dengan bekerjasama membersihkan taman permainan dan kawasan rumah ibadat yang mampu mewujudkan rasa kekitaan antara satu sama lain. Selain itu, jika jiran mengadakan kenduri kendara, jiran yang lain boleh mengambil bahagian dalam bantu memasak dan sebagainya. Tanggungjawab sosial ialah perilaku atau amalan membantu masyarakat atau orang lain yang tidak diwajibkan tetapi hanya atas dasar prihatin dan bertimbang rasa. Walaupun begitu, mengamalkan tanggungjawab sosial mempunyai banyak faedah dan mengelakkan berlakunya perkara negatif dalam seseorang individu tersebut. Melalui amalan tanggungjawab sosial, ianya dapat memberi kebaikan kepada pihak yang terlibat dan menyetupadukan masyarakat sejagat. Dalam pada itu, amalan bertanggungjawab kepada pihak lain dapat memberi kebahagiaan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat di negara ini. Seterusnya, cadangan lain dalam menyelesaikan masalah hilangnya amalan tanggungjawab sosial dalam kalangan masyarakat ialah dengan mengadakan aktiviti kejiranan di kawasan perumahan, mewujudkan ikatan persaudaraan dan silaturahim seperti mengamalkan budaya kunjung mengunjungi juga merupakan salah satu tanggungjawab sosial dalam membina kemesraan sebagai jambatan yang boleh mengeratkan hubungan dalam kehidupan berjiran. Hubungan persaudaraan merupakan asas dalam mengeratkan perpaduan ke arah mencapai kemakmuran. Tanggungjawab sosial sesama jiran boleh dipupuk apabila mengunjungi jiran yang sakit dan yang memerlukan. Tanggungjawab sosial ialah perilaku atau amalan membantu masyarakat atau orang lain yang tidak diwajibkan tetapi hanya atas dasar prihatin dan bertimbang rasa. Walaupun begitu, mengamalkan tanggungjawab sosial mempunyai banyak faedah dan mengelakkan berlakunya perkara negatif dalam seseorang individu tersebut. Melalui amalan tanggungjawab sosial, ianya dapat memberi kebaikan kepada pihak yang terlibat dan menyetupadukan masyarakat sejagat. Dalam pada itu, amalan bertanggungjawab kepada pihak lain dapat memberi kebahagiaan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat di negara ini. Bukan itu sahaja, seperti yang telah dijelaskan, ketiadaan amalan tanggungjawab sosial ini sedikit sebanyak memberi kesan negatif kepada pihak-pihak tertentu seperti pekerja, organisasi, masyarakat dan alam sekitar. Oleh itu, terdapat beberapa cadangan yang diutarakan apabila berlakunya hakisan amalan tanggungjawab sosial ini dalam komuniti seperti diberikan teladan baik daripada ibu bapa dan memupuk amalan bertanggungjawab sosial dalam kalangan jiran.
Oleh itu, terdapat beberapa cadangan yang telah diutarakan apabila berlakunya hakisan amalan tanggungjawab sosial dalam komuniti seperti diberikan teladan baik daripada ibu bapa dan memupuk aktiviti kejiranan dalam memantapkan amalan tanggungjawab sosial dalam kalangan jiran tetangga. Justru itu, amalan tanggungjawab sosial begitu penting dalam memastikan kehidupan yang harmoni dan aman damai. Jadi, amatlah diharapkan apabila amalan ini dapat terus diterapkan dalam setiap individu untuk setiap generasi. Maka dengan ini berakhirlah pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.